أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita, bahkan ditambah lagi dan dijadikan kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan, yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-186, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, innama yuzakkaru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmalu. Yani sesungguhnya maksud dia yang harus yang perlu diingatkan itu hanya orang yang mungkin lupa. Yani yang perlu kita ingatkan dia itu siapa yang sepatutnya yang perlu kepada peringatan, diingatkan dia, iaitu orang yang ada kemungkinan dia itu lupa. Jadi orang yang ada sifat pelupa ni, maka itulah orang yang perlu untuk diingatkan dia sebab dia lupa. Sedangkan Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat-sifat kekurangan seperti itu. Dengan erti, maka Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada diperingatkan. Jadi Syekh Ibn Atha nak mendatangkan suatu keterangan untuk menguatkan kenyataan dia, untuk menguatkan apa yang beliau ingin nyatakan kepada kita, iaitu kita berdoa kepada Allah itu dasarnya adalah ubudiyah, yakni menzahirkan kehambaan diri kita. Kita minta, kita berdoa kepada Allah itu pertama sekali atas dasar kita laksanakan perintah dia supaya berdoa. Yang kedua, untuk menzahirkan sifat kita sebagai hamba-Nya. Allah Ta'ala itu maha kuasa, hamba-Nya sangat lemah ni. Makanya lemah ni lah bergantung harap dan meminta, bergantung dan minta dengan yang maha kuasa. Jadi itulah yang dikatakan sebagai ubudiyah, pengabdian diri. Jadi orang-orang ahli sufi ni, mereka berdoa kepada Allah atas dasar tu. Mungkin beza sikit dengan kita ni.
Kita ni doa kita ni, tumpuan kita, keutamaan kita, hajat orang kita nak tu. Isi kandungan doa tu, orang kita nak tu, keutamaan. Mereka ni, ahli makrifat ni, keutamaannya bukan hak tu. Keutamaannya adalah pengabdian diri mereka kepada Allah. Adapun berhasil atau tidak apa yang mereka doakan itu bukan tumpuan. Ini beza antara doa ahli makrifat dengan doa kita. Dari segi landasan dia tu, kefahaman dia tu. Dari segi berdoa, baca doa, ayat doa, serupa je. Bila kita minta rezeki, ahli makrifat pun mereka minta rezeki juga. Bila ahli makrifat minta sihat, kita pun minta sihat juga. Serupa dari segi zahir doa tu. Tapi dari segi pengisiannya, landasan atau dasar yang menjadikan mereka tu berdoa beza dengan kita. Kita doa kita dok perhati aspek itu tu, tumpuan kita ni nak supaya berhasil apa yang kita doa tu. Kalau kita minta supaya sihat, tumpuan kita biar boleh sihat tu lah. Kalau kita minta rezeki, tumpuan kita biar boleh rezeki tu lah. Adapun ahli makrifat tentang perolehan itu bukan tumpuan. Dikurnia ke, tidak dikurnia ke, belum dikurnia ke, tidak kisah. Yang penting dia dapat melaksanakan pengabdian dirinya kepada Allah, antaranya melaksanakan doa kerana itu diperintahkan oleh Allah. Dia buat benda tu kerana diperintahkan. Dan dia laksanakan perkara itu untuk menzahirkan sifat hamba yang lemah ni, yang bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia berdoa untuk menzahirkan kenyataan tu. Ini sifat doa bagi ahli makrifat. Itu beza dengan kita. Jadi implikasinya apa? Implikasinya iaitu doa kita ni, bila tumpuan kita kepada apa yang kita nak tu, hajat kita tu, bila belum terlaksana atau tidak terlaksana, kita akan putus asa. Kita berdoa bersungguh-sungguh berhari-hari, tapi belum kesampaian. Tak dapat, belum dapat lagi, atau tak dapat lagi. Kita mula jadi malas dah. Malas dah nak berdoa. Sebab apa? Target kita benda tu, bila tak boleh kau, kita malas lah. Adapun ahli makrifat, boleh ke tak boleh ke, dia terus istiqamah. Tetap mereka berdoa kepada Allah. Sebab doa mereka itu adalah pengabdian diri mereka kepada Allah. Doa kita ni wasilah nak capai hajat kita tu. Itu kelainan sikit. Dari segi syarak, dua-dua tu tidak bercanggah. Sekarang dari segi kekukuhan dasar kita tu, kefahaman kita tu, keteguhan amalan kita tu. Jadi pada kalam hikmah yang ke-186 ini, Syekh Ibn Atta' ingin memperkuatkan lagi berkait dengan persoalan tadi tu. Iaitu kita ni, kalau kita berdoa kepada Allah, atas dasar seolah-olahnya kita nak mengingatkan Allah Ta'ala. Atas waham, atas sangkaan. Sangkaan ni mainan fikiran dan hati kita lah. Bahawa seolahnya aku ni dibiarkan. Kalau aku tak doa, mungkin tak boleh. Seolahnya kita kena peringat. Ataupun bahasa kasar kok, kena tekan loceng. Baru orang sedar. Baru tuan rumah tu sedar. Jadi kalau kita doa dalam bentuk seperti ini, Syekh Ibn Atta' nak menyatakan bahawa itu adalah suatu keadaan yang buruk lah. Jadi bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala dalam sangkaan, dalam waham kita ni, bahawa seolahnya kalau aku dah berdoa ni tak boleh. Aku dah berdoa ni, aku mungkin terlepas pandang, dibiarkan. Mari waham-waham seperti itu tu dalam minda perasaan kita ni. Lalu kita berdoa supaya mudah-mudahan kita ni tidaklah dilupakan ataupun diabaikan. Soalnya, jadi doa kita pada waktu itu lebih kepada makna mengingatkan. Seolah-olahnya kita kena peringat kepada Allah Ta'ala tu. Kalau kita tak peringat, mungkin kita tak dapat benda ni. Jadi kalau minda-minda seperti ini yang menjadi landasan kita berdoa, maka Syekh Ibn Atta' nak beritahu bahawa inilah hakikatnya. Iaitu kata Syekh Ibn Atta',
Orang yang perlu diperingatkan ni, kalau kita nak peringatkan dia, siapa yang orang yang macam mana yang perlu kepada peringatan ni? Iaitu orang yang ada kemungkinan dia ni lupa. Bila dia lupa, maka patutlah dia peringat. Jadi kita dengan Allah Ta'ala tak gitu. Allah Ta'ala maha suci daripada semua tu. Jadi kalau doa kita tu seolah-olah nak memperingatkan Allah Ta'ala tentang keperluan kita ni, kalau dah berdoa tak boleh, kita silap. Kita silap. Kalau kita faham seperti itu. Jadi yang lurusnya adalah kita berdoa kepada Allah atas landasan pengabdian diri kita kepada Allah. Kita laksanakan perintahnya. Kita menzahirkan kehambaan diri kepadanya. Boleh, tak boleh, itu jangan tupu sangat. Dan yang harus ditegur, yakni diberi peringatan, tanbih, tadi tazkir, diingatkan, yakni yang lupa nak diperingatkan, sekarang ditanbih, yakni yang nak disedarkan. Dan yang harus ditegur itu hanya mereka yang mungkin lalai, cuai. Jadi orang yang kita kena sedar ke dia, kena sedar. Kalau peringat ni, hak jenis lupa, dia tak ingat, peringat ke dia. Hak ni hak jenis babah ni. Jenis babah ni, jenis cakduh, babah dan sebagainya. Jadi orang jenis gini, maka perlu disedarkan. Jaga-jaga sikit, tanbih ni kita peringat ke dia. Mungkin dia bawa kereta ralik, lala. Mungkin tayar tak apa nak betul. Kadang-kadang nak terbabah. Kena sedar ke dia. Jaga molek sikit. Peringat ke dia. Itu panggil tanbih. Tanbih ni peringat. Kalau hak jenis tak ingat, dia tak ingat. Sepatutnya dia mari, dia tak ingat. Kena peringat ke dia, telefon ke dia. Itu tazkir. Dua-dua ni sama ada dalam bentuk peringat ataupun dalam bentuk menyedarkan, yakni tanbih, mengingatkan dia, bukan sama ada mengingatkan dia atau menyedarkan ini. Dua-dua ni adalah untuk orang yang ada sifat lupa dan lalai, sifat lemah. Maka sekiranya kita berdoa kepada Allah dalam bentuk seperti ini, seolah-olahnya kita nak sedarkan, nak maklumkan kepada Allah Ta'ala tentang hajat kita ni, atau nak peringat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai terlepas kita ni. Sebab kalau tak buat gini, mungkin tak dapat. Jadi kalau kita, landasan doa kita seperti itu, maka itu silap, kata Syekh Ibn Atta. Kerana yang perlu kepada ingatan ni, yang perlu kepada menyedarkan ini, orang yang ada sifat lemah, sifat lupa, lalai, terbabah dan sebagainya. Ini baru dia ni perlu diingatkan, perlu disedarkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci daripada semua sifat-sifat kekurangan seperti ini. Itu. Jadi Syekh Ibn Atta mendatangkan kalam hikmat yang ke-186 ni nak menguatkan apa yang disebut tu, bahawa doa kita ni biarlah tadassur ubudiyah. Jangan sampai doa kita ini menjuru ke arah kita nak peringat ke Allah Ta'ala, kita nak menyedarkan Allah Ta'ala dalam keadaan mungkin kita tak sedar benda tu. Maka landasan kita berdoa itu adalah landasan yang tidak betul. Baik, Abu Bakar Al-Wasiti ketika diminta untuk berdoa, jadi didatangkan di sini kisah pengalaman ahli ma'rifat. Jadi Abu Bakar Al-Wasiti ketika diminta untuk berdoa, orang minta dia supaya, orang suruh dia supaya berdoa lah. Mungkin kerana dia ada hajat, dia ada keperluan, jadi orang suruh dia berdoa lah, minta lah kepada Allah. Baik, ia berkata, dia jawab. Kena faham molek-molek jawapan dia ni, dan kena perhatikan baik-baik. Kalau kita tak faham baik-baik ni, kita akan tuduh dia salah lah, menyimpang lah, lari daripada syarak lah. Ini kena perhati molek. Ia berkata, bila orang suruh dia berdoa tu, saya khawatir aku ada kebimbangan jika saya berdoa, yang sekiranya saya ni berdoa lalu ditanya ni, maksudnya dipersoalkan atas perbuatan dia berdoa tu. Bila engkau minta hak milikmu?
Jadi bila kita minta ni, seolah-olahnya Abu Bakar Wasiti ni dia berasa kalau dia berdoa, mari seolahnya timbul keadaan seperti ini ni. Seolahnya kalau aku dia berdoa, macamlah aku ni nak minta hak aku. Jadi bila begitu, maka berlakulah suatu orang panggil mukalamah ni, bicara hati. Bila seolah macam ilham lah. Bila mu minta dengan Allah Ta'ala ni, bila mu ni pandai nak minta hak mu tu, jadi maksudnya apa benda? Al-Wasiti ni bila dia ada hajat, orang minta dia supaya dia berdoa kepada Allah. Tapi dia rasa keberatan nak doa tu. Sebab apa keberatan? Kerana timbul lintasan ni, lintasan. Bila aku minta, seolah-olahnya aku rasa macam aku minta hak aku. Seolahnya ada hak aku tu yang disimpan, aku nak minta hak aku tu. Dah bila hak kita tu? Jadi Wasiti ni bila ditegur seperti itu, dia rasa keberatan untuk lakukannya kerana mari lintasan seperti itu dalam hati dia. Dia rasa aku ni tak betul landasan aku ni. Seolahnya aku minta ni, seolahnya aku minta hak aku tu. Padahal hak sebenarnya kita ni tak ada apa-apa hak pun, tak ada apa-apa milik pun. Jadi atas gerak perasaan seperti inilah yang menjadikan dia tu rasa kebimbangan untuk berdoa seperti yang diminta oleh orang tadi tu. Berarti engkau telah menuduh kami, yakni khawatir hati itu mari. Bila mu berdoa kepada Allah, seolahnya mu minta hakmu. Dah engkau apa ni, seolahnya engkau ni minta milikmu. Dah mana bila kau memiliki sesuatunya? Baik, yang kedua, seolahnya engkau tuduh aku, kata Allah, ni lintasan fikiran dia je ni, orang panggil ilham hati dia. Seolahnya dia berbicara dengan Allah Ta'ala dalam bentuk ilham. Jadi kalau engkau minta, kata Allah, seolahnya meminta milikmu. Dah bila mau memiliki sesuatu? Yang kedua, seolahnya tuduh aku ni mengabaikanmu. Seolahnya gitu. Jadi atas permintaanmu itu, seolah-olahnya mu tuduh aku ni, lok biarkan kau saja. Jadi dia rasa aku tak sedap, mari gerak fikiran seperti ini. Maka sebab tu dia mungkin tidak berdoa bila disuruh ni. Jadi nak beritahunya bahawa di kalangan ahli makrifat kadang-kadang didatangi dengan gerak-gerak hati seperti ini. Maka sebab itulah mereka ini mengambil sikap untuk tidak berdoa. Sudah dijelaskan dulu. Ada keadaannya patut dia berdoa. Ada keadaannya patut dia mendiamkan diri. Keadaan yang berbeza-beza. Sudah saya jelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Dan setiap keadaan tu ada dalil belaka. Hak bahagian berdoa pun ada dalil. Hak bahagian pasrah pun ada dalil. Dua-dua tu menjadi sebab kepada dipenuhi hajat dan keperluan. Dua-dua. Cara berdoa tu salah satu. Cara mendiamkan diri pasrah kepada Allah pun salah satu. Dua-dua ni ada dalil belaka. Jadi saya tidak ulangi dalil tu. Saya tak nak ulanglah dalil tu. Cuma nak kabarnya bahawa satu pengalaman yang dialami oleh Abu Bakar Al-Wasiti. Bila orang suruh dia berdoa, dia mendiamkan diri. Sebab apa diamkan diri? Kerana mari lintasan-lintasan yang mendorong dia untuk mendiamkan diri. Sehingga dia berasa dalam hati dia ni, kalau aku minta dengan Allah, seolah-olahnya aku ni minta hak aku, minta milik aku. Padahal aku tak ada milik apa-apa satu pun. Bila aku minta dengan Allah Ta'ala ni, seolah-olahnya aku tuduh Allah Ta'ala tu lupa ke aku. Lok, biarkan aku. Jadi bila dia rasa gitu, orang yang rasa seperti ini, terlintas seperti ini, lebih baik dia mendiamkan diri. Mendiamkan diri dengan arti dia pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah hajat keperluannya dia akan dapat juga. Seperti yang sudah dijelaskan dulu, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sesiapa yang berserah bulat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memenuhi keperluan dia. Jadi Allah Ta'ala melayani kita ni, memenuhi keperluan kita ni banyak cara. Jangan anggap satu cara je. Doa semata-mata. Tak. Masih ada cara-cara lain. Jadi apa yang disebut oleh ahli tasawuf ni dalam perkara ni adalah merupakan salah satu daripada cara doa itu, cara hajat keperluan manusia itu ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Gitu, kena faham. Jadi kalau kita tak faham buah ni kita akan tuduh dia menyanggahi syarak lah. Orang suruh dia berdoa, hidup berdoa sekarang. Padahal syarak suruh kita berdoa dengan nas Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, akan aku perkenalkan. Jadi kita ni bila dengar cerita ni, kita akan tuduhlah dia ni salah. Kerana tak laksanakan perintah Allah, suruh berdoa. Orang suruh berdoa, hidup berdoa sekarang. Jadi kita akan menyalahkan dia, padahal kita yang tak ertinya, yang tak faham ilmu dia tu. Hari ni orang kita ni berasa aling banyak. Jadi dia mudahlah bila kita ni berasa aling, mudahlah menyalahkan orang. Mudah menyalahkan orang, pandang orang serba tak kena, pandang orang serba tak betul. Hak sebenarnya hak kita ni cacat. Hak kita ni cacat. Mulalah kita nimbang tak kena sama, tak betul. Padahal nimbang kita rosak rupanya. Kau mulalah aku rasa berat, tapi mana ringan ni? Hak berat jadi ringan, hak ringan jadi berat. Jadi tak kena sama nimbang. Rupa-rupanya bukan barang tu tak kena, nimbang kita rosak rupanya. Hari ni. Kenapa jadi demikian? Kita tak rasa pelik lah. Kerana jiwa rosak. Puncanya jiwa rosak. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis. Nak beritahu neraca nilai jadi rosak manusia ni puncanya apa? Sehingga manusia ni menilai sesuatu jauh daripada tepat. Jauh daripada benarnya. Jadi antara puncanya bukan barang yang ditimbang tu yang keliru, tapi nimbang, alat nimbang kita rosak. Jadi dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan bagaimana fitnah itu dibentangkan ke dalam hati manusia ni satu demi satu. Mana-mana hati manusia yang menerima fitnah keburukan ni, khawatir lintasan dorongan buruk ni diserap oleh hati manusia, lalu menimbulkan sifat buruk dalam hati, lalu menggerakkan tindakan amalan yang buruk dilakukan oleh manusia, maka hati akan jadi hitam. Mana-mana yang datang fitnah-fitnah ni tidak diterima oleh hati, ditolak. Fitnah mari tengok orang, kadang-kadang mari contoh, mari fitnah ni, mari tengok orang senang dia bawa kereta besar. Jadi kita ni terima hati perut. Mari tuduhan macam-macam, dia ni memang nega tak betul, ni nega jahat ni. Cepat sangat mari. Uduh tu. Lintasan hati uduh tu cepat mari. Mu ni peropok lah, mu ni perasuah lah. Bila tengok orang senang, kau mula mari hati, mari deki lah. Lepas tu marilah cari jalan. Nak khianat, nak suruh mapuh ke mana, nak suruh mapuh dia ni. Mari angkalang. Itu. Jadi khawatir tu mari, kata udan sebidang-sebidang yang mari dalam hati manusia ni. Mana-mana hati yang terima benda tu jadi rosak. Hati dia akan dipenuhi dengan sifat buruk, dengan hasadnya, dengan tamuknya, takaburnya, penuh hati. Bila hati ni rosak kerana fitnah-fitnah ni, maka dia akan mendorang ke perbuatan. Orang yang deki, dia akan khianatlah ke orang yang deki tu. Orang yang sombong, mana-mana yang ada hormat ke dia, memang dia nyek lah. Mana-mana orang yang hatinya buruk sangka kau, apa-apa kau, dia ambil tindakan-tindakan yang sesuai lah. Macam-macam lah. Ini buruk, jadi jiwa manusia jadi rosak. Jadi kata Nabi, mana-mana hati yang ashrabah, yang menyerap fitnah-fitnah ni, maka dia akan jadi hitam. Lalu Nabi menggambarkan bentuk hitam tu kalkuzi mujakhayan. Dia macam kehitaman dia tu, dia macam purung. Purung orang buat nyebok air tu. Purung kan dia hitam, patak dia tu hitam. Guna buat nyebok air. Jadi kalau kita guna, dah lah air hitam. Nabi kata kalkuzi mujakhaya ni, purung buat nyebok air tu, ia terlikuk gini ni. Maksudnya air dah lekat, hitam beletung. Itu dia. Hati kerah, kemudian tak ada hikmah, tak ada kebaikan sifat baik dalam tu. Itu tamsilan Nabi. Maka bila hati manusia jadi gini, apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada manusia? Maka la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran.
Hak perkara baik makruh dia tak kena. Perkara mungkar, perkara uduh-uduh dia tidak tolak. Dia tak nafi atau mungkin dia anggap baik. Terbalik jadi. Ini yang saya maksudkan, neraca nimbang jadi rosok. Dan hari ini fenomena ni akan berlaku. Dan kita tak rasa pelik lah. Ada petunjuk-petunjuknya, ada pedoman-pedomannya dalam riwayat-riwayat hadis yang banyak memerihalkan tentang akhir zaman ni. Antaranya wujud kelompok-kelompok golongan muda ni. Orang muda ni akan pendek. Nafsu besar. Keinginan besar, nafsu besar akan pendek. Kau mula mudah menyalahkan orang tua-tua. Orang lama-lama mudah menyalahkan. Kenapa? Kerana nafsu tinggi berbanding akal. Rasa dia lebih segala-galanya, dia lebih belaka, orang lain serba tak kena, orang lain serba tak betul, ini nyakit dia. Dan antara punca kerana nimbang rosok. Sehingga sesuatu itu tidak dapat ditimbang dengan baik. Penuh dengan ketaasupan fanatiknya. Kita ni bila ta'asub dah lalu, fanatik dah lalu, serba-serbi tak kena ya. Hak hitam jadi nampak putih. Manusia ni bila kena nyakit ta'asub ni payah. Tak nak buat benda. Jangan kata benda. Hitam beletung dah putih. Tebing hitam dah putih ni kena nyakit ta'asub. Dan antara nafsu besar yang menguasai jiwa manusia ni nyakit ta'asub yang membuta tuli, mempertahankan hujah lain. Ta'asub ni tak kira betul ada dalil, ada hujah, ia berkerah. Ni ta'asub. Orang pertahankan hujah atas hujah dia tu. Bila tak ada dalil, tak ada lah, tak tahan lah. Ni tak kira. Tebing pun benda tu silap, tak betul, betul. Ni penyakit ni. Penyakit nimbang rosok. Alat nimbang rosok. Kalau kita akal gini ni. Akal separuh dah ni. Dan bila engkau minta supaya sesuatu yang bukan hakmu, bererti telah menyalahgunakan kewajipanmu untuk memuji padaku. Jadi mari dalam khawatir al-wasiti ni, bila engkau minta seolah macam khawatir dalam bentuk munajat lah ataupun ilham lah, seolahnya dia berbicara dengan Allah dalam bentuk ilham. Jadi berdoa kepada aku ni seolahnya meminta hakmu, seolahnya mu ada hak meminta hakmu tu. Seolahnya aku kata Allah, aku ni lupakan engkau, mengabaikan engkau. Jadi kau peringat aku ni. Kau minta hakmu tu. Bila mu ada hak tu? Itu. Jadi bila engkau minta sesuatu yang bukan hakmu, bila kita minta tu seolah-olahnya kita ada hak, padahal tak ada pun hak tu. Jadi kalau begitu berarti kita telah meminta sesuatu yang bukan hak kita. Dan bila kita minta sesuatu yang bukan hak kita, berarti kau telah menyalahgunakan kewajipanmu berdoa tu, iaitu untuk menzahirkan pengabdian dirimu kepada Allah. Rupa-rupanya menjadikan doamu untuk minta sesuatu tu yang kau rasakan macam hakmu tu. Itu kefahaman yang salah. Itu kefahaman yang salah. Jadi seolahnya gini, saya nak perjelas dengan bahasa mudah. Al-wasiti ni bila orang minta dia berdoa ni, dia rasa bimbang nak minta kerana dia mari mikir semacam ni. Bila mu minta seolahnya mu nak hakmu tu. Padahal bila hak kita ada haknya. Jadi al-wasiti dia mari kebimbangan tu lah. Kalau dia minta seolahnya dia minta hak dia. Padahal hakikat sebenarnya kita tak ada hak apa-apa satu pun. Bila mari gerak hati seperti ini, jadi dia rasa takutlah nak berdoa. Lalu dia mengambil sikap, dia berdoa. Tak berdoa, dia serah kepada Allah. Dan boleh je buat begitu. Dan bila engkau rela, yakni serah kepada Allah, dengan arti tidak meminta hajatmu itu, tapi engkau serahkan urusan itu kepada Allah. Maka berjalan segala sesuatu
sebagaimana yang telah kami putuskan dalam azali. Akan berlakulah segala sesuatu itu menurut apa yang sudah ditakdirkan Allah sejak dari azali. Tetap akan berlaku sejak dahulu. Kalau belum menjadi dahulu, kala sebelum menjadi makhluk lagi, yakni sebelum makhluk ini diciptakan lagi, sudah semuanya ditakdirkan oleh Allah pada azali lagi. Jadi kalau engkau berserah kepada Allah, maka apa yang sudah ditetapkan Allah itu tetap akan berlaku, tetap akan berjalan. Jadi demikianlah didatangkan pengalaman yang dilalui oleh Abu Bakar Al-Wasiti ini untuk memperkuatkan apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ini. Baik, Abdullah bin Manazil berkata, sejak 50 tahun saya tidak pernah berdoa minta kepada Allah. Bagaimana kita nak faham kata-kata dia ni? 50 tahun dia tak minta apa satu dengan Allah Ta'ala. Maksudnya, dia tidak minta hajat keperluan semasa dia tu. Kalau nak kata dia tak berdoa, pelawak. Cuma maksud dia kata sejak 50 tahun dia tidak minta tu, dia tidak minta hajat keperluan semasa dia tu. Contohnya dia sakit, dia tak berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku. Macam tu. Tapi kalau nak kata dia tidak berdoa sama sekali, ini tidak betul. Sebab apa? Sebagai seorang Muslim, mesti kena solat, kena sembahyang. Dalam sembahyang tu, berlambuk doa tu. Dalam Fatihah pun ada doa, dalam sujud pun ada doa, ketika nak salam pun ada doa, dan banyak doa. Jadi kalau nak kata bahawa orang ni 50 tahun tak berdoa langsung, itu bohong. Jadi saya khabar gitu tu, kita bimbang, takut ada orang ambil atas kenyataan ni, dia kata ahli tasawuf ni tak betul. 50 tahun tak berdoa sikit. Jadi hendaklah kita faham bahawa maksud 50 tahun tu, dia tidak minta hajat keperluan semasa dia tu. Bukan berarti tak berdoa langsung. Kalau tak berdoa langsung, berarti itu berlawang, bercanggah dengan wakil, kenyataan sebenar. Paling tidak kita solat. Paling tidak. Dalam solat ada doa. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan lain. Banyak ibadah-ibadah kita ni penuh dengan doa aja. Dan Nabi pun bersabda, doa mukhul ibadah. Doa itu tu kepala, otak bagi ibadah ini. Kunci bagi ibadah ini. Intipati bagi ibadah ini. Itu maksudnya. Juga tidak ingin didoakan oleh lain orang. Pelik dia ni. Atas hajat keperluan dia tu, dia dah hadap minta sejak bila? 50 tahun dah. Dan dia pula tak nak orang lain tolong doa untuk dia, dia tak nak kau. Aneh sikit lah watak ni. Tidak ingin didoakan oleh lain orang. Sebab apa? Sebab segala sesuatu berjalan menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam azali. Sebab keyakinan ini mendominasi ingatan dia, perasaan dia. Ingatan bahawa segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mendorong dia untuk tidak minta lagi dah. Kerana masa yakin dan senang dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi jangan kita kata ini Jabariyah. Ini kadang-kadang orang keliru. Tasawuf ni sama dengan Jabariyah ni. Yakin dan takdir dah berdoa. Jabariyah ni, tempat salah dia tu ialah atas kefahaman dia tu. Iktikad dia, kefahaman dia. Bukan atas perbuatan pelakuan dia. Ni ahli tasawuf ni mengambil sikap tidak berdoa kerana yakin dengan ketetapan Allah. Dia ni tidaklah berkeyakinan bahawa manusia ni tak ada benda langsung seperti Jabariyah. Bukan gitu. Jadi kalau kita tidak ada asas yang baik, kita akan tuduh ahli tasawuf ni sama dengan Jabariyah. Dia yakin takdir, tak berdoa langsung. Kita kena tafsir molek kenyataan ni.
Kat mana silap Jabariyah? Jabariyah ni bab keyakinan dia tu salah, kefahaman dan keyakinan. Keyakinan gua ni dia kata segala-galanya itu adalah dari Allah Taala belaka. Kalau sekerat tu betul lagi, tak salah. Tapi kata manusia ni tak ada benda laso macam bulu. Tu bahagian salah dia. Dia menafikan ikhtiar manusia ni. Yang mana ikhtiar manusia itulah tempat jatuhnya taklif syarak. Dia nafi. Itu tempat salah dia. Pada dia takdir Allah semata-mata, manusia tak ada apa satu dah. Macam bulu ayam. Itu bahagian salah dia tu. Bukan bahagian salah atas keyakinan dia tu segala-galanya sudah ditakdirkan Allah. Itu bukan bahagian salah dia tu. Bahagian salah dia, bahagian kedua tu. Manusia ni tak ada benda. Macam bulu ayam je. Lalu, mereka buat apa saja pun, mereka nisbahkan kepada takdir. Sudah ditakdirkan. Mereka ropok orang pun, sudah ditakdirkan. Mereka punah anak dara orang pun, sudah ditakdirkan. Mereka tipu orang pun, sudah ditakdirkan. Ini bahagian salah dia ni. Adapun ahli tasawuf ni, tidak beriktikad seperti itu. Iktikad dia tetap dengan iktikad yang hak. Iktikad apa benda? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang meyakini adanya takdir. Yang meyakini bahawa segala sesuatu itu terjadi dengan kudrat dan iradat Allah yang dinamakan tauhid af'al. Tapi dalam masa yang sama, manusia ini ditaklifkan oleh Allah. Diberi ruang untuk berusaha, disuruh untuk berusaha, berikhtiar. Itu keyakinan mereka ni. Jadi perkara-perkara seperti ini perlu diperhalusi. Di sinilah kadang-kadang orang tuduh tasawuf macam-macam. Sebab kita baca ayat sekerat, tidak baca keseluruhan gagasan ilmu tasawuf ni. Yang ambil secopeng-secopeng ni banyaklah, boleh buat, boleh salah sangka, boleh beri tafsiran salah, sangkaan yang salah. Sebenarnya bukan ilmu tasawuf saja, ilmu lain pun boleh jadi gini. Kalau ambil sekerat ni, haram baca Quran. Kalau ambil sekerat tu berat. Tapi bagi golongan tertentu, orang yang sedang beradab orang yang duduk dalam tanda, macam-macam lah tafsir. Tapi kalau ambil ayat sekerat, haram baca Quran. Berat. Memang jangan selalu. Sama lah benda-benda macam ni. Kena kefahaman tu biar lengkap dan jitu. Demikianlah kalam hikmat Syekh bin Atha yang ke-186. Jadi kesimpulan yang saya nak buat kat sini bahawa sikap sesetengah ahli tasawuf tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas hajat yang mereka ada itu tidaklah bercanggah dengan syarak. Dan itu cara demikian seperti yang disebut dalam sesetengah riwayat sebagai salah satu cara, salah satu sebab hajat keperluan dia itu diuruskan, ditunaikan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulan daripada apa yang disebut ni, bahawa ahli tasawuf, ahli makrifat ini, dan inilah yang sepatutnya kita tiru. Mereka berdoa kepada Allah, fokus mereka, tumpuan mereka adalah pengabdian diri mereka kepada Allah. Mereka berdoa atas dasar apa? Diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Ud'uni astajib lakum man la yas'alillah yaghdab alaihi. Dia buat atas dasar tu. Yang kedua, nak menyatakan kehambaan diri, aku ni hamba-Mu ya Allah, penuh sifat kurang, penuh sifat lemah, ada kena tu kena ni, penuh kekurangan. Engkaulah Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna. Maka aku ni sebagai hamba-Mu, makhluk-Mu, Engkaulah tempat aku bergantung. Jadi aku berdoa ni untuk menzahirkan perasaan tu atas dasar tu. Adapun apa yang dihajati itu bahagian nombor 2. Kalau dikurniakan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, belum dikurniakan, aku tetap berdoa kepada-Mu ya Allah. Ini dasar berdoa ahli makrifat. Dan seperti inilah kita dianjurkan untuk kita tiru. Jadi sedang oleh kerana sudah sampai si kenal ini, jadi kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.